Just like this, we in Malaysia. I'm shocked so far. They're speaking English, guys. Two language and learning to the school. Oh, yes. I was told before coming to Malaysia, like, nah, not so much English. But I'm excited to be here, man. But one of the main reasons is they speak English out here, guys. I was in Thailand too long. We meet amazing people already. We off to a good start. Selamat datang ke TV Rosak Studio. Tempat di mana fakta kadang-kadang betul, kadang-kadang rosak. Macam wifi kafe mamak hujung simpang. Bayangkan ini. Seorang pelancong asing turun dari kapal terbang di Malaysia. Dalam kepala dia, orang tempatan mungkin jawab soalan dalam gaya, yes, yes. No, no, can, cannot. Tiba-tiba, orang Malaysia buka mulut. English terus keluar, lancar macam BBC News. Pelancong terus blur, muka macam router reboot. Sebelum kita mula, jom kita berpantun dulu. Pergi ke pekan membeli mangga. Singgah sebentar di gerai Pak Mat. Pelancong datang sangka kita biasa. Sekali buka mulut, English terus meletup hebat. Ingat Malaysia kampung? Rupanya English level antarabangsa. Bila pelancong asing pertama kali menjejakkan kaki ke Malaysia, kebanyakannya datang dengan jangkaan yang sederhana. Dalam kepala mereka, negara ini mungkin cantik, makanannya sedap, orangnya ramah, tapi dari segi bahasa Inggeris, mereka jangka sekadar cukup-cukup makan. Mereka bersedia mental untuk ulang soalan 2 kali, bercakap perlahan, atau guna bahasa isyarat tahap drama bisu. Tapi sebaik sahaja mereka buka mulut bertanya sesuatu, dunia mereka terus berubah. Orang Malaysia jawab dengan English yang lancar, ayat tersusun, intonasi yakin, siap dengan senyuman mesra. Pelancong terus senyap beberapa saat. Bukan sebab tak faham, tapi sebab terkejut. Dalam otak dia mula berbunyi, ni betul ke? TV Rosak Studio pun terus masukkan bunyi efek rosak sebab situasi ni memang selalu buat sistem pelancong crash. Keadaan jadi makin lucu bila pelancong mula berinteraksi dengan lebih ramai orang tempatan. Dia sangka mungkin tadi kebetulan, mungkin orang tu kerja hotel atau belajar luar negara. Tapi bila dia tanya arah dekat abang parkir, jawapan yang dia dapat sama juga. Lancar, jelas, siap dengan penerangan tambahan. Pelancong mula rasa ragu dengan andaian sendiri. Dia ingatkan English fasih ni hanya milik golongan tertentu. Rupanya di Malaysia, ia macam kemahiran hidup. Abang parkir tu pula jawab dengan nada santai, seolah-olah bercakap perkara paling normal dalam hidup. Bagi dia, bercakap English bukan nak menunjuk, cuma nak tolong. Tapi bagi pelancong, ini dah macam plot twist cerita. Lagi menarik bila pelancong keluar dari kawasan bandar dan masuk ke tempat yang lebih kampung atau pekan kecil. Dalam kepala dia, okey, kali ni mesti English basic je. Tapi jangkaan itu sekali lagi hancur. Pakcik kedai kopi boleh berbual, makcik gerai kuih boleh terangkan menu, siap cerita bahan-bahan dan cara masak. English mungkin bercampur dengan logat dan perkataan Melayu, tapi mesej sampai dengan jelas. Pelancong dengar sambil senyum, tapi dalam hati dia sedang menilai semula semua stereotype yang pernah dia percaya. TV Rosak Studio rakam reaksi itu dan ulang slow motion sebab muka terkejut tu priceless. Yang paling buat pelancong keliru, bercampur kagum ialah gaya bahasa orang Malaysia yang sukar dijangka. Ayat boleh bermula dalam English penuh keyakinan. Tiba-tiba selit perkataan Melayu, hujung ayat tambah lah dengan penuh perasaan. Ajaibnya, semua orang sekitar faham. Bagi rakyat Malaysia, ini perkara biasa. Bahasa di sini fleksibel, ikut situasi dan emosi. Tapi bagi pelancong, ini seperti belajar satu bahasa baru yang tidak ada dalam kamus. Dia faham maksudnya, tapi tak faham bagaimana ayat itu boleh wujud. Otak dia bekerja keras, macam laptop lama buka terlalu banyak tab. TV Rosak Studio pun masukkan bunyi kipas laptop, tanda otak pelancong hampir overheat. Ada juga pelancong yang pada mulanya rasa orang Malaysia ni berlagak bila bercakap English terlalu fasih. Tapi bila lama sikit di sini, dia mula sedar itu bukan berlagak. Itu budaya. Orang Malaysia memang terbiasa menyesuaikan diri. Bila jumpa orang luar, mereka akan guna bahasa yang memudahkan komunikasi. Kalau boleh bantu, mereka bantu sepenuh hati. Sebab tu bila pelancong tanya arah jalan, jawapan yang diberi kadang-kadang terlalu lengkap. Ada jarak, ada mercu tanda, ada cadangan laluan alternatif, ada nasihat elak jam. Pelancong dengar penuh fokus, angguk berkali-kali, tapi lepas 5 minit tetap sesat. Bukan sebab penerangan tak jelas, tapi sebab maklumat yang diterima terlalu power untuk otak jet lag. Situasi ini selalu berlaku sampai TV Rosak Studio sendiri dah tak larat nak gelak. Semakin lama pelancong berada di Malaysia, semakin dia sedar bahawa kebolehan
berbahasa Inggeris. Rakyat negara ini datang daripada sejarah dan persekitaran, pendidikan, media, internet, pelbagai kaum dan budaya, semuanya menjadikan rakyat Malaysia biasa bertukar bahasa tanpa sedar. Hari ini bercakap Melayu, esok English, lusa campur dua-dua. Lidah dan otak dah terlatih. Sebab tu bila pelancong puji, orang Malaysia cuma senyum dan anggap itu perkara biasa. Bagi Amerika, yang luar biasa hanyalah reaksi pelancong yang terkejut setiap kali dengar ayat English keluar dengan begitu yakin. Akhirnya, pelancong akan pulang ke negara asal dengan cerita yang mungkin tak pernah dia jangka. Dia akan ceritakan tentang makanan, tempat menarik dan paling utama, tentang rakyat Malaysia yang fasih berbahasa Inggeris. Kawan-kawannya mungkin tak percaya, tapi dia tahu apa yang dia alami. Malaysia bukan sekadar destinasi percutian, tapi sebuah negara yang pandai berkomunikasi dengan dunia. Dan setiap kali cerita ini berlaku, TV Rosak Studio akan sentiasa ada untuk merakam momen otak pelancong hang akibat realiti yang tak sama dengan jangkaan. I mean, Malaysia has been combating a brain drain problem for the last several years because of exactly what you said. Many families want to send their children overseas. But yeah, I agree. I wouldn't trade Singapore for Malaysia either, simply because Singapore is a great city. I love Singapore, right? It's a great city. It's expensive, but it's got great infrastructure. It works, but it's small. It's tight. It's congested. You know, Malaysia here is it's wide open. You want to go play golf on Saturday morning, no problem getting a tee time. Good luck in Singapore. You've got to go to the golf course at 5:36 in the morning, wait online. And then maybe you'll get a tee time, and then the round will take you, an extra hour and a half, 2 hours. Here, hiking, not an issue, right? You've got islands, you've got beaches, you've got mountains. In terms of Mount Kinabalu, you've got some pretty big mountains in the jungle, Taman Negara, right? You don't have any of that in Singapore. Bangkok is too congested. Jakarta, forget about it. I mean, Jakarta's not even on the list, right? You can remove Manila too. Manila is not even in the conversation. But the thing about Singapore and Bangkok is that both of those cities are more international than KL. KL is a great city. It's top tier. It's got great architecture, probably some of the best architecture in the world. But it is less international than both Bangkok and Singapore. But you do speak more English in KL than you speak in Bangkok? You do. Funny enough. I mean, the English here that's another great thing about Malaysia, is that it's an English-speaking country. Taking English lesson. Oh, I am good at English. Yes, your mother tongue in home is English? Traveling. No. How old are you? 8. 8. And are you fluent like this? Huh? Your mother oftenly speak English at home? Yeah, but when she talks to someone at the phone, speaks Bahasa Melayu. Oh. Your mother taught you very well. You love both your father and mother? I love all of them. Okay, good. So I want you in the future become a good people. Okay? I've been a good kid. Okay. I don't know what to speak. Time. Siap, tak tahu dah. Baru tahun dah cakap macam tu kan. Aku ambil degree pun cakap biasa-biasa. Degree TESOL biasa. Future TESOL lah. Amin. What you want to ask me, Ken? I have a bag, please. Huh? I have a bag, please. This one. Yes. I want to explain for you this. Okay. This is called potatoes, white potatoes. Okay. This is called ground nut. That means kacang tanah. And this is called? This called is fruits. I don't know the name. You don't know the name. Okay. Only we call that jering rebus. Okay. Kesimpulannya, pelancong asing datang ke Malaysia dengan sangkaan biasa-biasa. Tapi balik dengan cerita, people there speak English really well. Dan orang Malaysia pula jawab santai. Oh, that's normal lah. Inilah Malaysia, negara yang bahasa rojak, tapi hati padu. Negara yang buat pelancong terkejut bukan sebab bangunan tinggi je, tapi sebab mulut rakyatnya level antarabangsa. Adik pandai cakap English tak? Pandai. Cuba cakap. English. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.